Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Telah berkata Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat, muka surat 216, yang ke-10, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan kepada sebahagian dari para nabinya ala nabina wa alaihim afdalus salatu wassalam, qul liqaumika la tadkhulu madakhila a'da'i wa la talbasu malabisa a'da'i wa la tarkabu marakiba a'da'i wa la tut'imu mata'ima a'da'i fatakunu a'da'i kama hum a'da'i. Katakanlah kepada kaummu itu, jangan kamu mencampurkan diri kamu ke dalam golongan musuh-musuhku. Jangan memakai pakaian mereka, jangan menunggang kenderaan mereka, jangan memakan makanan mereka, sehingga kamu pun akan menjadi musuh-musuhku pula, sebagaimana mereka itu adalah musuh-musuhku. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad menyebutkan antara riwayat ataupun antara firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang diwahyukan kepada sebahagian daripada para nabi, agar supaya kita tidak menyerupai orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana mereka ini adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kamu menyerupai diri kamu dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kamu seharian, baik dalam pakaian kamu, baik dalam kenderaan kamu, baik dalam makanan kamu, baik dalam gerak-geri kamu seharian. Disebutkan dalam riwayat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka mereka akan digolongkan daripada kaum tersebut. Man ahabba qauman husyira ma'ahum. Barang siapa yang mencintai sesuatu kaum, hatinya cenderung kepada mereka, maka mereka akan dibangkitkan bersama mereka. Dalam riwayat menyebutkan wa in mata fi jawfil Ka'bah, walaupun dia meninggal dunia di dalam Kaabah, tapi hati dia cenderung kepada satu golongan, hati dia mencintai, menyukai satu golongan, maka dia akan waliyadzubillah dibangkitkan bersama mereka. Al-mar'u ma'aman ahab, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seseorang itu akan berada bersama orang-orang yang dia cintai, yang dia sukai. Maka perlu untuk berhati-hati, jangan sampai hati kita cenderung kepada orang-orang yang diambil Allah sebagai musuhnya, dan jangan juga mengikuti apa-apa yang mereka lakukan. Dalam hadis lain disebutkan, la tattabi'anna sanana man kana qablakum, atau man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhala ahaduhum juhra dabbin la dakhaltumuh. Kamu pasti akan mengikuti jejak langkah mereka-mereka yang datang sebelum kamu. Satu jengkal ikut satu jengkal, satu hasta ikut satu hasta, lau dakhala ahduhum, dan kalau salah seorang di kalangan mereka itu akan masuk ke lubang biawak,
kamu juga akan masuk ke dalam lubang biawak mengikuti mereka. Sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Adakah kaum Yahudi dan Nasrani? Maka Nabi SAW bersabda, kalau siapa lagi kalau bukan mereka. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Golongan Yahudi dan Nasrani tidak akan rida, tidak akan gembira dengan kamu sehingga kamu mengikuti agama mereka, sehingga kamu mengikuti apa yang mereka lakukan. Naam. Jadi dalam hadis, subhanallah, la tattabi'anna sanana man qablakum, kamu akan mengikuti daripada jejak langkah mereka. Seakan-akan akan tiba di akhir zaman fitnah yang mana kita sebutkan dalam riwayat sebelum ni, fitnah yang mana di waktu pagi satu orang beriman kepada Allah, di waktu petang waliyadzubillah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlampau banyak fitnah yang berlaku sehingga nak selamatkan diri daripada fitnah susah. Punya banyak fitnah yang berlaku sehingga nak selamatkan diri daripada fitnah susah. Dan dalam hadis ni waliyadzubillah berkata sebahagian ulama bahawa seakan-akan at the end of time jalannya satu, jalannya jalan fitnah. Yang membezakan satu orang dengan orang yang lain berapa laju dia ikut fitnah tersebut. Ada orang khalas, dah zaman akhir zaman kan ikut je lah, follow with the flow. Dia tak ada fikir, dia tak ada muhasabah, tak ada tu, tak ada ni. Allah, orang buat dia pun buat, orang cakap tu dia pun ikut. Yang ni tak ada nak cuba slow down dalam mengikuti fitnah yang berada di zaman tersebut. Sebab tu dalam hadis Nabi kata ada yang ikut satu hasta, maksudnya slowly, walaupun tak boleh terlepas daripada fitnah, tapi at least dia cuba slow down, dia cuba untuk muhasabah, dia cuba untuk tahan diri dia daripada fitnah. Ada yang laju lagi sikit, zira'an bi zira'in, satu hasta, maksudnya apa, dia punya kadar mengikuti fitnah tu lebih laju. At the end of the day semua seakan-akan akan termasuk lubang biawak, tapi ada setengah, ya Allah, laju, setengah dia cuba untuk slow down. Naam, la dakhaltumu, la ilaha illallah. Dan kalau kita tengok zaman sekarang, terutamanya anak-anak muda yang membesar dengan gadget dan sebagainya, sangat mudah untuk ikut orang-orang yang hatinya cenderung kepadanya. Yang kalau dia suka artis lah yang diikut, sebab senang nak tengok diorang punya gaya kehidupan. Kalau diorang suka pemain bola sepak, maka pemain bola sepak punya gaya kehidupan diorang akan ikut, wahakadha, waliyadzubillah. Dan kebanyakan mereka mengikut daripada trend-trend, yakni orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun mereka beriman kepada Allah, waliyadzubillah, mungkin sahaja mereka jarang untuk melakukan ketaatan dan banyak tergelincir dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala dah hantarkan kepada kita sebaik-baik tauladan. Allah Subhanahu wa taala dah berikan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau kita ikut, kita akan mendapat kasih sayang, kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Nabi dah bagi tahu dah, yakni kalau kau ikut aku, Allah akan sayang. Tapi kalau kita ikut selain Rasulullah, selain daripada orang-orang yang ikut Rasulullah, maka kita tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan zaman sekarang, la ilaha illallah, zaman sekarang punyalah kita berusaha nak ikut ataupun kita ditipu untuk mengikuti daripada orang-orang yang bukan Islam, sehingga kita sendiri yang bayar untuk ikut mereka. Yakni bukan diorang bayar kita untuk nak ikut agama mereka ataupun nak ikut dia punya trend ataupun itu dan ini, tapi kita sendiri bayar. Nak berpakai dengan pakaian mereka, kita kena bayar. Bahkan kita buat diorang jadi kaya kerana kita ikut mereka. Dia punya trend, dia punya
YouTube-nya diorang jadi banyak follower, dia punya Instagram jadi banyak follower. Sebab apa? Sebab kita yang ikut, kita yang bagi mereka jadi kaya dan jadi famous dan sebagainya. La ilaha illallah. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dan sesungguhnya pada diri kamu, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tauladan yang baik. Sebab tu dalam hadis juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la yakunu ahadukum imma'ah, jangan kamu menjadi orang yang tidak berprinsip, tidak ada pegangan. Ya, ini apa yang berlaku di zaman tu ikut, apa orang kata ikut. Ya, ini itu bukan orang Islam. Orang Islam dia ada pegangan. Orang Islam dia ada pendapat sendiri. Orang Islam dia tak mudah dihasut ataupun cenderung tanpa ada sebab. Nah, dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Yani di permulaan ayat itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang kafir yang cuba menghalang Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Jahal, daripada salat, daripada melakukan kebaikan dan sebagainya. Jadi ayat yang terakhir Allah kata, la tuti'hu, jangan kamu taat Abu Jahal, walaupun dia cuba untuk nak menghalang daripada melakukan kejahatan. Dan setiap zaman berlaku, berapa ramai orang yang cuba menghalang kita daripada mentaati Allah, daripada mentaati Rasul, sama ada directly menghalang kita, jangan buat tu, jangan buat ni, ataupun indirectly. Indirectly apa? Indirectly dia buat program-program, drama-drama, siri-siri cerita, ataupun apa sekarang ni ada reelnya, short videonya, apa semuanya untuk menghalang kita daripada, at the end of the day, untuk menghalang kita dari mentaati perintah Allah. Dan kalaupun kita taat perintah Allah dalam keadaan hati yang tak hadir kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab fikiran kita, dalam tengah semayang teringat tadi apa yang kita tengok dan sebagainya. Jadi sama ada directly dia halang kita ataupun indirectly, dan zaman sekarang banyaknya indirectly. Dan tak lama lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Antara perkara yang menjadi pencuri kepada pahala-pahala kita di bulan Ramadan adalah gadgets-gadgets dan sebagainya. Dia akan mengambil masa kita, dia akan ambil tumpuan kita, dia akan ambil kita punya khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak berjaga-jaga dan tidak bersiap sedia, ataupun tak letakkan keazaman yang kuat untuk cuba mengawal diri kita di bulan Ramadan daripada tergelincir membuang masa tanpa sebab. Naam. Jadi dalam hadis ni mengingatkan kita agar supaya kita tidak bermakna wala talbasu malabis a'dai, jangan kamu pakai pakaian musuhku. Tak bermakna kita tak boleh pakaian kena pakai jubah je 24 jam lah. Tak bermaksud itu. Tapi jangan kita pakai pakaian dengan niat untuk menyerupai mereka. Jangan kita pakai pakaian dengan cara mereka memakai pakaian. Maksudnya tidak berniat dengan niat-niat yang baik. Kita pakai pakaian untuk apa? Untuk tutup aurat, taat perintah Allah. Kita pakai pakaian untuk ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pakai pakaian untuk menzahirkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan untuk berbangga-bangga. Jadi berbeza. Orang kafir dia beli pakaian nak menunjuk-nunjuk, pakai pakaian nak ikut trend, pakai pakaian nak ikut fashion, ataupun nak ikut trend, ataupun nak ikut orang-orang yang orang-orang fasik dan sebagainya, cara pakaian mereka. Jadi tak bermakna kita tak boleh pakai pakaian hamba musuh-musuh Allah. Bermakna only made in Bangladesh boleh pakai, made in China tak boleh, made in UK tak boleh pakai. Sebab apa? Sebab yang buatnya orang bukan Islam lah. Tak bermakna itu. Ataupun selagi mana ianya menutup aurat, tapi kalau kita beli pakai dengan niat-niat yang baik, dengan bukan untuk menunjuk-nunjuk dan sebagainya, mafi muskilah. Dan dalam hadis, dalam riwayat, kita tengok bahawa Nabi SAW mendapat hadiah daripada orang-orang bukan Islam. Antaranya raja daripada Mesir, Raja Muqawqis, memberi hadiah pakaian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberi hadiah kenderaan iaitu keldai kepada Rasulullah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terima hadiah pakaian, terima kenderaan ataupun keldai yang diberikan hadiah, dan Nabi memakainya, Nabi pakai. Jadi mafi muskilah, tak adalah bermakna kita tak boleh pakai
pakaian yang diberikan ataupun dibuat oleh orang yang bukan Islam, tapi maksudnya cara kita pakai dan niat waktu kita pakai itu kena betul, kena cara Islam. Nabi SAW juga diberikan pakaian daripada Rom. Nabi diberikan pakaian daripada Rom dan Nabi memakai pakaian tersebut. Nabi dapat hadiah pakaian daripada Yaman, Nabi memakai pakaian Yamani dan sebagainya. Maka tak jadi masalah. Cuma masalahnya bila kita niat pakai tu nak ikut fashion, niat pakai tu untuk nak menunjuk-nunjuk, niat pakai tu kadang lupa adab-adab memakai pakaian di dalam Islam. Naam. Wala tut'imu mata'ima a'da'i fatakunu a'da'i kama hum a'da'i. Akan tetapi walaupun tak salah nak pakai pakaian orang-orang bukan Islam, tapi sebaik-baik pakaian adalah pakaian yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebaik-baik pakaian. Dan kalau kita tak mampu untuk nak pakai, tapi kita yakin dalam hati kita pakaian yang dipakai oleh Rasulullah itulah sebaik-baik pakaian. Itulah sebaik-baik pakaian. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita, khudhu zinatakum inda kulli masjid, dan ambillah perhiasan kamu sewaktu kamu solat. Maka yang paling baik sewaktu kita solat, kita pakai sebaik-baik pakaian. Dan ahsanul thiyab al-bid, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik pakaian adalah pakaian kala putih, terutamanya pada hari Jumaat, terutamanya pada hari Jumaat. Naam. Kemudian yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam, kun bi musta'nisan wa min siwaya mustawhisha, ya Daud qul lis-sadiqina min ibadi bi falyafrahu wa bi dhikri falyan'amu, ya Daud habibni ila ibadi, qal ya rabbi wa kaifa uhibbuka ilaihim, qal dhakkirhum alai, ya Daud man radda ilayya hariban katabtuhu jahbidha, ya Daud idza ra'aita li taliban fakun lahu khadima, ya Daud la tas'al anni aliman qad askarathu dunya fayasuddaka an sabili, ulaika qutta'ut tariq ala ibadi, ya Daud i'mal bi'amalil abrar wa tabassam fi wajhi i'mal bi'amalil abrar wa tabassam fi wajhil fujjar wa khalit awliya'i mukhalatatan wa khalif a'da'i mukhalafatan, ya Daud kun lil armalati wal yatimi kal abbi syafiqi azid fi rizqika wa ukaffir anka dhanbaka, ya Daud patutnya ghudda tarfaka wasun lisanaka, dipatutnya dad bukan ta. Ghatta maksudnya cover. Ghudda menundukkan. Ghudda tarfaka, tundukkan pandangan kamu. Wasun lisanaka fa inni la uhibbul fasiqin wa akthir minal istighfar li nafsika walil khati'in. Sentiasalah bermesra denganku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan dengan selainku kurang senang. Wahai Daud, katakanlah kepada orang-orang siddiqin dari hamba-hambaku supaya mereka selalu bergembira denganku dan supaya mereka merasakan nikmat bila mengingatiku. Wahai Daud, anjurkanlah supaya semua hamba-hambaku itu mencintaiku. Bertanya Daud alaihissalam, wahai Tuhanku, bagaimana boleh aku membuat mereka mencintaimu? Berfirman Tuhan, ingatkanlah mereka tentang kurnia-kurniaku kepada mereka. Wahai Daud, barang siapa yang kembali berlari kepadaku, akan kucatatkan dia sebagai seorang pakar. Wahai Daud, jika engkau orang yang sering meminta kepadaku, yakni banyak berdoa, maka hendaklah engkau menjadi, jika engkau orang yang sering meminta kepadaku. Naam, patutnya wa idza ra'aita li taliban, dia punya makna dia sepatutnya, jika engkau melihat seseorang sering meminta kepadaku, yakni banyak berdoa, maka hendaklah engkau menjadi khadam, pembantu kepadanya. Nah, dia punya translation ada sikit.
Kat sini dia tulis jika engkau orang yang sering meminta kepadaku. Tapi kalau ikut Arabic dia, idza ra'aita, apabila engkau melihat seseorang meminta kepadaku, apabila engkau melihat seseorang meminta kepadaku, maka jadilah khadim kepadanya. Maksudnya kalau kamu melihat satu orang yang dekat kepada Allah, sering memohon kepada Allah, orang yang saleh, maka jadilah khadam kepada orang tersebut. Naam, wahai Daud, jangan engkau mendoakan kepadaku bagi seorang alim yang telah dimabukkan oleh dunia, kelak dia akan menghalangimu dari mengenali jalanku. Kat sini pun mungkin translation dia betul, tapi kalau saya yang saya faham, la tas'al anni aliman, jangan kamu bertanya tentang aku, seorang alim yang telah dimabukkan dengan dunia. Maksudnya apa? Jangan kita menuntut ilmu daripada orang alim yang mengajar kerana dunia. Naam, yang telah dimabukkan oleh dunia. Maksudnya mungkin boleh ditranslate beberapa cara lah, tapi kat sini ditulis jangan engkau mendoakan kepadaku bagi seorang alim yang telah dimabukkan oleh dunia, kelak dia akan menghalangimu dari mengenali jalanku, yakni dia akan menyesatkan kamu daripada sampai kepadaku. Mereka itulah lanun di perjalanan kepada para hambaku. Wahai Daud, beramal dengan amalan orang yang baik, senyum pada wajah orang-orang yang jahat, campuri para kekasihku dengan sungguh-sungguh, dan tentanglah musuh-musuhku dengan sungguh-sungguh. Wahai Daud, layanilah wanita janda dan anak-anak yatim itu seperti layanan seorang ayah yang pengasih, yakni janda ataupun anak-anak yatim yang susah, maksudnya yang perlukan pertolongan, seperti layanan seorang ayah yang pengasihi. Kelak aku akan menambah rezekimu dan akan menebusmu dari semua dosa-dosa. Wahai Daud, tutuplah matamu dan jagalah lidahmu, kerana sesungguhnya aku tiada menyukai orang-orang yang fasik itu, dan perbanyakkanlah beristighfar buat dirimu dan buat semua orang-orang yang bersalah. Naam, kun bi musta'nisan wa min siwaya mustauhisha, jadilah orang yang senang dengan Allah dan selain Allah tak selesa. Maksudnya apa? Kita cuba untuk berusaha jadikan bila kita bersama Allah, sama ada di dalam ibadah ataupun di luar ibadah, kita rasa tenang. Waktu kita berzikir, kita rasa tenang. Bila kita baca Quran, kita rasa tenang. Waktu kita solat, kita rasa tenang. Sewaktu kita melakukan apa-apa ibadah, kita rasa tenang bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bila kita berada bersama selain Allah, kita tak rasa tenang. Jadi bila kita tak rasa tenang dengan selain Allah, kita tak akan spend more time, ataupun kita tidak akan membazir waktu dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya gunakan waktu dengan selain daripada Allah hanya untuk keperluan. Al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad, pengarang kitab ini, menyebutkan bahawa pada permulaannya dia kata, aku senang dengan manusia tapi tak rasa senang, yakni sewaktu beribadah. Maksudnya bila kita beribadah tergesa-gesa, yakni sebab hati tak hadir bersama Allah, hati tak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bila kita beribadah rasa tak tenteram. Tapi bila lama-lama dah merasakan kenikmatan, kelazatan beribadah kepada Allah, kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yang selayaknya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bila duduk dengan orang lain jadi tak tenang. Hatta dia pesan dekat anak murid dia, kalau kamu tanya aku soalan dan memadailah dengan apa-apa jawapan yang aku bagi. Maksudnya hatta kalau jawapan tu pendek cukup, sebab sekarang ni hati aku lebih tenang bersama Allah Subhanahu wa ta'ala berbanding dengan manusia. La ilaha illallah. Naam, sentiasa bermesralah denganku dan dengan selainku kurang senang. Wahai Daud, katakanlah kepada orang-orang sadiqin min ibadi, bi falyafrah, dengan aku hendaklah kamu bergembira, dan supaya mereka merasakan nikmat bila mengingatiku. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran,
untuk bergembira dan untuk tidak bergembira. Bergembira dengan apa? Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Rasulullah Muhammad kepada umat kamu, dengan anugerah Allah dan dengan rahmat Allah hendaklah kamu bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan daripada harta-harta dunia. Maksudnya apa? Kita bergembira bila kita dapat taat kepada Allah, bila kita dapat berzikir kepada Allah, kita dapat meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat taat perintah Allah, dapat meninggal larangan Allah. Itu satu nikmat, dan dengan nikmat tersebut hendaklah bergembira. Anugerah daripada Allah. Allah berikan kita taufik untuk mengetahui perkara-perkara yang perlu untuk kita hindari, dan kita diberi taufik untuk berusaha untuk menghindari perkara tersebut. Contohnya, Allah bagi tahu kita untuk beribadah dengan ikhlas. Maksudnya jangan riak dalam ibadah, jangan ujub dalam ibadah. Kita dapat ilmu-ilmu tu merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan anugerah tersebut hendaklah kita bergembira. Allah beri kita rezeki daripada rezeki-rezeki dunia. Allah beri anak, Allah beri harta, Allah beri kegembiraan bersama ahli keluarga dan sebagainya. Itu nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bergembira dengan perkara-perkara yang baik. Dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa ta'ala larang kita daripada bergembira. La tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kamu bergembira kerana Allah tak suka orang yang bergembira. Bergembira di sini maksudnya apa? Bergembira dengan perkara-perkara yang salah, buat dosa, rasa tak bersalah, bahkan bangga, bergembira dengan dosa yang dilakukan, waliyadzubillah tabaraka ta'ala. Maka Allah tak suka bergembira. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan walhasil perkara-perkara jangan kamu bergembira yang mana akibatnya akan mendatangkan kesusahan kepada kamu. Maksudnya maksiat, yakni maksiat yang kita lakukan di dunia sehingga mendatangkan azab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Maka dengan perkara-perkara itu jangan kita bergembira. Naam. Wa bidzikri falyan'amu, dan dengan mengingati aku hendaklah kamu merasakan kenikmatan. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang, hati akan menjadi gembira. Itu hakikat kenikmatan. Kemudian Allah berfirman, wahai Daud, anjurkanlah supaya semua hamba-hambaku mencintaiku. Nabi Daud bertanya, ya Rab, bagaimana aku membuatkan hamba-hamba kamu mencintai kamu? Maka Allah berfirman, ingatkanlah mereka tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita sering mengingatkan manusia tentang nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, maka mereka akan mencintai Allah kerana sifat manusia seperti yang kita dah sebutkan. Mereka suka kepada orang-orang, mereka cenderung kepada orang-orang yang melakukan kebaikan kepada mereka. Siapa-siapa yang buat baik kepada kita, kita akan gembira, kita akan suka, dan kita akan ingat mereka. Jadi ingatkan kepada hamba-hamba Allah akan nikmat Allah terhadap mereka, maka mereka akan gembira dengan Allah, mereka akan rasa tenang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berfirman, ya Daud, man radda ilayya hariban katabtuhu jahabidha. Ini pun dia punya translation yang saya faham. Man radda ilayya, barang siapa yang mengembalikan orang yang telah jauh daripada Allah, maka aku akan anggap dia, aku akan golongkan dia di kalangan orang-orang yang hebat. Jahbidha, orang yang pakar, orang yang hebat. Jadi nak jadi orang yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, berusaha untuk kembalikan orang-orang yang jauh daripada Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan akhlak kita, dengan interaksi kita, dengan muamalah kita, dengan ilmu kita, dengan harta kita. Apa-apa cara yang kita boleh kembalikan manusia kepada Allah, kita buat. Subhanallah, salah satu daripada zuriat Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, Al-Habib Ahmad Masyhur bin Taha Al-Haddad, guru kepada guru kami, guru kepada Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Beliau berdakwah di Afrika. Al-Habib Ahmad Masyhur bin Taha Al-Haddad berdakwah di Afrika. Dan disebutkan bahawa puluhan ribu ataupun ratusan ribu telah masuk Islam di tangannya. Dan beliau bukanlah orang yang yakni banyak bagi ceramah ataupun banyak mengajar, akan tetapi dakwahnya dengan bisnes. Beliau ada kedai, buka kedai. Jadi bila orang datang beli kopi contohnya, dia akan bagi gula.
Sebab apa? Nak buat kopi kena ada gula, jadi dia akan bagi hadiahkan gula. Orang beli teh, dia akan bagi gula. Orang beli gula, dia akan bagi hadiah teh ataupun kopi. Sehingga dengan itu orang tertarik, dan bila orang tertarik maka dia akan ceritakan tentang Islam. Dan wah kata, bila dah ramai orang Islam kat situ, nanti dia akan letakkan satu orang untuk mengajar agama Islam, dan dia akan berpindah ke tempat lain, perkampungan lain. Wah kata. Jadi nak mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dengan ceramah ataupun dengan ilmu, akan tetapi dengan apa-apa, dengan akhlak, dengan adab, dengan muamalah kita, dengan lemah lembut kita dan sebagainya. Ini akan menjadi asbab orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang akan suka kepada agama. Na'am, man radda ilayya hariba, barang siapa yang mengembalikan orang yang telah lari kepada Allah, orang yang telah jauh daripada Allah, katabtuhu jahabidha ataupun jahbidha, orang yang hebat, orang yang pakar. Ya Daud, idza ra'aita li taliban fakun lahu khadima. Wahai Daud, apabila kamu melihat seseorang yang ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin datang kepada Allah, sentiasa mengharap kepada Allah, maka jadilah berkhidmatlah kepada dia. Ya Daud, la tas'al anni aliman qad askarathu ad-dunya. Wahai Daud, jangan kamu bertanya tentang aku, tentang agamaku, daripada seorang ulama yang telah dimabukkan dengan kecintaan dunia sehingga dia akan menyesatkan kamu daripada jalan. Ya, ini mereka-mereka yang mencari ilmu kerana mereka-mereka yang menuntut ilmu kerana dunia, kerana harta, kerana kemegahan, kerana followers, kerana jawatan, dan bukan untuk mengamalkan, bukan untuk memperbaiki diri sendiri, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka waliyadzubillah, mereka ni adalah ulama-ulama yang dianggap ulama usu, seperti mana yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Akan tetapi man alima wa amila yud'a aziman fi malakutis sama, barang siapa yang mencari ilmu, menuntut ilmu dan beramal dengan ilmunya, maka dia akan dianggap orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ataupun di sisi penghuni-penghuni langit. Naam, jadi kita nak jadi orang yang mulia di sisi Allah dan orang-orang yang dipandang tinggi oleh penghuni-penghuni langit. Naam, itu yang paling penting. Seperti mana yang disebutkan tentang Sayyidina Uwais Al-Qarni, majhulun fil ard wa ma'rufun, ataupun masyhur fis sama. Dia tidak dikenali oleh penduduk bumi, tapi dia masyhur, terkenal di kalangan penduduk-penduduk langit. La ilaha illallah. Naam. Kemudian disebutkan ulaika qutta'ut tariq, mereka itu adalah lanun di perjalanan kepada hamba-hambaku. Kenapa? Orang-orang yang menuntut ilmu bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana mendapatkan keridaan Allah, seakan-akan mereka ni mencuri ilmu daripada ahlinya, seakan-akan mereka mencuri ilmu daripada ahlinya. Jadi ilmu yang mereka sampaikan itu kerana keduniaan, ilmu yang disampaikan itu kerana keduniaan. Kerana ahli-ahli ilmu yang sebenar, orang-orang yang ingin mendapatkan keridaan Allah, mereka mengajar bukan kerana dunia. Mereka mengajar bukan kerana dunia, tapi untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mengajar kerana dunia seakan-akan telah merompak ilmu daripada ahlinya, seakan-akan mereka telah merompak ilmu dari ahlinya. Naam. Ya Daud, i'mal bi'amalil abrar. Beramallah kamu dengan amalan orang-orang yang baik. Naam. Dan senyumlah fi wajhil fusaq, dan senyumlah pada wajah orang-orang yang jahat. Yakni tunjuk akhlak yang mulia kepada orang-orang yang jauh kepada Allah. Jangan pula kita rasa kita lebih baik daripada mereka, jadi kita pandang rendah kepada mereka, kita tengok mereka sebelah mata dan sebagainya. La. Wa khalid awliyai mukhalatatan, dan campurilah para kekasihku dengan sungguh-sungguh. Orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang hatinya sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang macam ni kita rapatkan diri kita dengan mereka. Rapatkan diri kita dengan mereka. La ilaha illallah.
Dan kadang-kadang tak senang nak rapatkan diri dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dia orang lagi senang untuk rapat dengan Allah daripada rapat dengan kita. Tapi kita cuba sedaya upaya untuk berkhidmat dengan mereka. La ilaha illallah. Subhanallah, orang-orang yang saleh yang mendapat didikan yang sempurna, antaranya yakni subhanallah, setengah-setengah orang-orang yang hatinya penuh dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kadang kita nak khidmat dengan mereka pun susah. Dia lebih suka dengan cara mereka, ataupun lebih suka bersendirian dan sebagainya. Nak diorang jalan kaki, kita nak tumpangkan, dia kata khalas, dia lebih suka berjalan dan sebagainya, lebih suka bersendirian bersama Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Naam. Dan jangan kita dekatkan diri bersama orang-orang yang jahat, orang-orang yang merupakan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Daud, tunjukkanlah belas kasihan kepada janda-janda yang susah dan anak-anak yatim yang susah, seperti mana seorang ayah yang mengasihani. Kelak aku akan menambahkan rezekimu dan akan menebuskanmu dari semua dosa-dosa. Wahai Daud, tutuplah matamu dan jagalah lidahmu daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pandang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mata kita adalah mahal. Mata kita ni tujuan diciptakan adalah untuk melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat, dan untuk melihat kepada wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk melihat kepada wajah-wajah kekasih-kekasih Allah dan kekasih-kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wajah-wajah kekasih-kekasih Allah, apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala, adalah sangat mulia dan tidak dapat dilihat oleh mata-mata yang dikotori dengan dosa-dosa. Maka kalau kita nak melihat wajah-wajah orang-orang yang mulia di sisi Allah, maka tundukkanlah pandangan daripada perkara-perkara yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dilarang oleh Allah. Begitu juga dengan lidah kita, tidak diciptakan ianya sangat kecil, akan tetapi sangat berbahaya. Jadi kena berjaga-jaga. Dan perbanyakkanlah istighfar buat dirimu dan buat semua orang-orang yang bersalah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Beristighfarlah untuk dosa kamu dan untuk orang-orang beriman yang lelaki dan perempuan. Sebab tu digalakkan untuk kita beristighfar 27 kali sebelum subuh dan 27 kali sebelum maghrib. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Itu waktu yang terbaiklah. Tapi kalau tak boleh, di waktu pagi bila-bila 27 kali, di waktu petang 27 kali bila-bila. Tapi yang terbaik sebelum subuh dan sebelum maghrib. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Beristighfarlah untuk dosa kamu wahai Rasulullah Muhammad, walaupun Nabi tak ada dosa. Walaupun Nabi tak ada dosa, tapi sebagai satu amalan buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Berilah berita gembira kepada orang-orang yang mendapati dalam buku catatannya banyak istighfar, yang ini selalu beristighfar. Man lazamal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Barang siapa yang melazimi istighfar, memperbanyakkan istighfar, dia akan diberikan jalan keluar dia daripada segala kesusahan, segala stres. Wa min kulli dhiqin makhraja, daripada segala kesempitan akan diberikan pembukaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Akan diberikan rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata as-sahabah, satu majlis beristighfar dekat 100 kali. Satu majlis kali Nabi duduk akan beristighfar kurang lebih 100 kali. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Antara istighfar ataupun sirah istighfar yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-11, Allah Subhanahu Wa Taala telah mewahyukan kepada setengah para nabinya, ala nabiyina wa alaihim afdalus salatu wassalam, udhkurni idza ghadibta adhkurka idza ghadibtu
fala amhaquka fi man amhaqu. Ingatlah aku bila engkau marah, nescaya aku akan mengingatimu bila aku marah. Maka aku tiada akan menghilangkan berkat kepadamu seperti aku menghilangkannya kepada orang lain. Naam. Satu orang sahabat Nabi SAW datang berjumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, berikan aku nasihat. Nabi kata apa? La taghdab. Ditanya lagi, ya Rasulullah, berikan aku nasihat. Nabi kata la taghdab. Ditanya lagi, ya Rasulullah, berikan aku nasihat. Dia kata la taghdab. Nabi bersabda la taghdab. Dinasihatkan agar supaya tidak marah, tidak melayan emosi. Kalaupun marah, dan sifat marah tu sifat yang ada pada diri setiap manusia, tapi perlu dikawal. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal kadhimin al ghaidha wal afina 'anil nas, mereka-mereka yang mengawal daripada kemarahan mereka. Maksudnya sifat marah tu ada pada diri semua orang, tapi perlu dikawal. Dalam hadis Nabi sebutkan al-hubbu fillah wal bughdu fillah min awthaqi oral iman. Cinta kerana Allah, marah kerana Allah merupakan antara tali keimanan yang kuat. Maksudnya apa? Orang akan cinta dan marah sifat semula jadi yang ada pada diri manusia, tapi perlu dikawal. Cinta kerana Allah, bukan kerana orang apa-apa orang ni buat layankan, sama ada Allah suka ataupun tak. Dia tak marah. Sebab apa? Sebab cinta. Tapi marah bila tak suka satu orang, dia buat baik pun kena marah juga lah. Maksudnya kita cinta kerana Allah, marah pun kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Jadi bila kita boleh mengawal kita punya kemarahan, bila kita marah, maka Allah akan ingat kepada kita bila Allah marah, waliyadzubillah. Jadi kalaulah kita ada melakukan dosa dan kita tak terlepas daripada dosa, bila Allah nak hukum, bila Allah marah kerana kita melakukan dosa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan kawal. Maksudnya tidak akan memaafkan kita dan tidak akan menghukum kita. Orang yang tak mengawal kemarahannya, tak belajar untuk mengawal kemarahannya, kadang-kadang benda yang kecil boleh jadi besar. Benda yang boleh dielakkan kadang-kadang tergelincir, sehingga mendatangkan penyesalan yang tidak boleh diubah. Waliyadzubillah. Bila marah, kawal percakapan. Bila marah, kawal pergerakan tangan, pergerakan kaki. Jangan sampai memukul, jangan sampai menendang. Bila marah, jangan sampai nak capai tu, nak capai ni, ataupun nak baling tu, nak baling ni, ataupun waliyadzubillah sampai mencederakan orang lain. Sampai kadang-kadang sampai ke tahap bukan hanya mencederakan, bahkan sampai mengambil nyawa orang lain, waliyadzubillah tabaraka ta'ala, hanya kerana marah yang tidak dikawal. Dan syaitan, waktu yang paling dia dapat menguasai anak Adam, sewaktu anak Adam marah. Ya, ini bila anak Adam marah, maka syaitan bermain dengan anak Adam tu seperti anak kecil bermain dengan bola. Ya, ini apa dia nak buat, syaitan boleh kontrol. Waliyadzubillah tabaraka ta'ala. Dan Nabi dah ajar dah cara macam mana nak kontrol marah. Bila kita marah, kita ambil wuduk. Bila kita marah dalam keadaan berdiri, kita duduk. Tak hilang marah, baring. Wahakadha. Tak hilang marah, terjun dalam swimming pool. Bagi hilang marah, waba'din baru cakap. Ya, ini sewaktu marah jangan cakap. Kalau boleh tahan. Wal kadhimin al ghaidha wal afina 'anil nas, mereka yang dapat mengawal kemarahan mereka dan dapat memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sayang kepada orang-orang yang berbuat baik. Satu hari satu orang hamba telah tumpahkan air panas kepada anak tuannya, sehingga anak tuannya tu meninggal dunia. Jadi hamba tu pandai, dia pun baca wal kadhimin al ghaidh. Jadi tuan dia pun khalas tahan marah. Wal afina 'anil nas, dan orang yang maafkan. Jadi hamba tuan dia kata khalas aku maafkan kau. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah suka orang yang berbuat baik. Khalas aku merdekakan kau. Wahakadha. Yani ya'mal, dia mengamalkan daripada ayat Quran. Kita kalau dapat tahan marah dah cukup baik dah. Nak maafkan tu mungkin lepas tahun lah. Kerana
Ya, ini menghukum diri kita sebab kita buat salah. Buat salah tentang perintah Allah ataupun buat salah benda-benda dengan manusia. Ya, ini dengan Allah kita mohon istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon kekuatan daripada Allah agar kita tak ulang. Dengan manusia, kadang-kadang kita memang manusia, prone to make mistake, walaupun kadang-kadang dah 100 kali diingatkan. Mungkin hukum dari segi macam agar supaya kita tak ulang balik, mungkin tak salah, tapi janganlah sampai memberatkan diri sendiri kan. Jangan sampai memberatkan diri sendiri. Jangan sampai memberatkan diri sendiri. Naam, kita manusia, tapi kita cuba sedaya upaya untuk berubah. Kita cuba sedaya upaya untuk berubah. Tapi nak marah diri kita lebih-lebih sampai kita jadi down, sampai kita kadang-kadang sampai depression ataupun sampai tak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang sampai stres, tak keluar rumah, tak makan, tak ni, tak semayang, tak apa, itu bukan satu perkara yang baiklah. Naam, jadi idza udhkurni idza ghadibta, ingat kepada aku sewaktu engkau marah, aku akan ingat kepada kamu apabila aku marah. Aku tidak akan menghilangkan berkat kepadamu seperti mana aku menghilangkannya kepada orang lain. Naam. Yang ke-13, Allah Subhanahu Wa Taala telah mewahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam firman yang berikut: Qul li bani Israil la yadkhulu nabaitan min buyuti illa biqulubin tahirah wa absarin khashi'ah wa abdanin naqiyah wa akhbirhum anni la astajibu lahum da'watan wa la li ahadin minal khalq qalbahum qibalahum mudlimah. Naam, qibalahum mudlimah bermakna dalam keadaan mereka itu kotor ataupun gelap, melakukan kezaliman, ataupun juga boleh qalbahum mudlimah, hati mereka gelap, kotor. Hendaklah engkau mengatakan kepada Bani Israel supaya mereka tiada memasuki mana-mana rumah dari rumah-rumahku melainkan dengan hati yang suci, mata yang khusyuk, badan yang bersih. Dan beritahulah mereka bahawa aku tidak akan menerima doa ataupun permintaan mereka, dan tidak juga dari sesiapa pun yang sebelum mereka apabila dia membuat penganiayaan. Naam, antara perkara yang menghalang daripada doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita melakukan kezaliman terhadap diri kita sendiri dan terhadap manusia. Terhadap diri kita sendiri dengan kita tidak berusaha untuk membersihkan hati daripada kotoran. Bila kita tak bersihkan hati kita daripada kotoran, pada hakikatnya kita menzalimi diri sendiri. Kerana dengan hati yang kotor, kita tak dapat pandangan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita yang menzalimi diri kita sendiri. Wa absarin khashi'ah, mata yang khusyuk, yakni mata yang mungkin menangis kerana Allah Subhanahu Wa Taala, mata-mata yang tidak memandang kecuali yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan badan yang bersih daripada dosa. Wa akhbirhum, dan beritahu mereka aku tidak menerima doa mereka dan doa sesiapa pun daripada manusia yang melakukan kezaliman. Naam, kezaliman, makan yang haram, pakai yang haram, melakukan kezaliman kepada makhluk lain dan sebagainya, maka doanya tidak akan diterima. Jadi perlu untuk kita mengelakkan diri daripada melakukan apa-apa penganiayaan ataupun kezaliman agar supaya doa kita diterima. Naam. Kemudian yang ke-14, Allah Subhanahu Wa Taala telah mewahyukan lagi kepada Nabi Isa alaihi salam, ya ibn Maryam, idh nafsaka fa in ta'adta fa'idhin nasa wa illa fastahi minni. Wahai anak Maryam, iaitu Nabi Isa alaihi salam, mulakan dengan menasihati dirimu. Jika engkau telah patuh, maka barulah engkau menasihati orang lain, dan kalau tidak, malulah kepadaku. La ilaha illallah.
nak nasihat diri sendiri. Kalau diri sendiri kita mampu untuk menerima nasihat tersebut, barulah kita menasihati orang lain. Kalau tak, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Atamuruna an-nasa bil bir, adakah kamu mengajak manusia kepada kebaikan? Wa tansawna anfusakum, tapi kamu lupa diri kamu sendiri. Wa antum tatluna al-kitab, sedangkan kamu membaca al-kitab. Afala ta'qilun, tidakkah kamu berfikir? Naam. Jadi nasihat orang lain dalam pada waktu yang sama berusaha untuk memperbaiki diri sendiri. Jangan hanya nasihat-nasihat tapi tak ada usaha untuk memperbaiki diri sendiri. Kalau tidak, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, jadi sebelum nak mengajar, sebelum nak naik mimbar, perlu untuk sentiasa mengingati diri sendiri. Kita memberi nasihat ataupun mengajar perkara-perkara yang baik ini bagi pihak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak ikutkan, kita tak ada kelayakan nak duduk di depan, nak berada di mimbarnya Rasulullah, nak berada di mihrabnya Rasulullah, tapi kita berada di situ bagi pihak Rasulullah, menyampaikan apa yang mampu kita sampaikan. Pada hakikatnya kita tak ada ilmu, pada hakikatnya kita tak ada keberkatan, pada hakikatnya apalah sangat gerak-geri yang kita lakukan dalam bentuk amal salih, baik sembahyang dan sebagainya, harap-harap dengan gerak-geri tersebut ada hakikat di sebalik gerak-geri tersebut. Sebab tu Nabi SAW selalu diingatkan, kam min musallin, berapa ramai orang yang salat, ataupun kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa ta'ab wa sahar, berapa ramai orang yang berdiri di dalam salat mereka tapi tak dapat apa-apa kecuali kepenatan dan tidak tidur malam. Maksudnya apa? Nabi mengingatkan kepada kita di sebalik pergerakan ibadah, pergerakan salat itu ada hakikat, ada roh yang perlu untuk diusahakan. Kam min siyamin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash, berapa ramai orang yang berpuasa tidak mendapat daripada puasanya kecuali lapar dan dahaga. Maksudnya ada di sebalik tak makan dan minum tu ada perkara-perkara lagi yang perlu kita usahakan sehingga puasa kita diterima dan mendapat manfaat yang sempurna daripada puasa tersebut. Naam. Kemudian yang ke-15, di setengah athar dari kata-kata orang terdahulu yang dikatakan berasal dari firman Allah Subhanahu wa taala, qul lil ladzina yatafaqqahuna li ghairi din wa yata'allamuna li ghairi al-amal wa yalbasuna lin-nasi musukal kibashi alsinatuhum ahla min al-asal wa qulubuhum amarru min as-sabr abi yaghtarun am alayya yajtari'un fa in halaftu la ab'athanna ala ulaika fitnatan tatrukul halima minhum hayran. Katakanlah kepada orang-orang yang tidak mahu memberikan perhatian kepada agama, yang belajar bukan untuk beramal, yang berpakaian kasar di hadapan manusia, nak tunjuk dia susah, lidahnya lebih manis daripada madu. Sama ada nak tunjuk kepada manusia dia hidup susah ataupun nak tunjuk yang dia zuhud terhadap dunia. Lidahnya lebih manis daripada madu, akan tetapi hati mereka lebih pahit daripada jadam. Apakah mereka ini cuba hendak memperdayakan aku, ataupun mereka cuba hendak menunjukkan keberanian mereka dalam menentangi aku terhadap aku? Jika aku bersumpah hendak menimpakan ke atas mereka fitnah, barulah mereka tahu, ataupun fitnah itu akan menyebabkan orang-orang yang halim, orang-orang yang baik, orang-orang yang bersopan santun menjadi hairan. Hairan bahasa Arab, bahasa Melayu heran, mengherankan. Kita heran kenapa orang tu boleh buat macam tu, pelik. Naam. Jadi setengah-setengah bahasa Melayu diambil daripada bahasa Arab, antaranya perkataan hairan. Hairan dalam bahasa Arab, heran dalam bahasa Melayu. Naam. Naam. Di sini disebutkan, katakanlah kepada orang-orang yang mempelajari agama bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, ataupun orang-orang yang mempelajari selain daripada perkara-perkara agama sahaja. Wa yata'allamuna li ghairil amal, mereka mempelajari bukan untuk beramal, kerana al-ilmu yahtifu bil amal,
ilmu sentiasa mengajak tuannya untuk beramal. Fa in ajabahu wa illa irtahal. Kalau tuannya menyahut sambutan panggilan ilmu, maka ilmu tu akan kekal, keberkatan ilmu akan ada, cahaya ilmu akan ada. Wa illa irtahal. Kalau tak, sama ada ilmu tu sendiri akan hilang, ataupun ilmu tu ada pada lidah, akan tetapi keberkatan dan cahaya ilmu tidak ada di dalam hati. Na'am, wa yalbasuna linas musukul kibash. Pakai menunjuk kepada manusia, luar lain, dalam lain. Lidah mereka manis, pandai berkata-kata, tapi hati mereka pahit. Waliyadzubillah tabaraka ta'ala. Jadi Allah mengatakan kepada mereka, adakah kamu nak tipu daya aku? Tak ada siapa yang boleh tipu daya Allah. Ya'lamus sirra wa akhfa. Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang lebih tersembunyi daripada itu, apa yang terlintas dalam fikiran mereka dan apa yang belum terlintas dalam fikiran mereka. Naam. La ilaha illallah. Kemudian yang ke-16, Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada Nabi Musa ala nabiyina wa alaihim afdhalus salatu wassalam, idza ra'aital fuqara fasailhum kama tusailul aghniya fa illam taf'al fada' kull shay'in 'allamtuka tahta turab. Jika engkau menemui orang-orang fakir, hendaklah engkau menyapai mereka seperti mana engkau menyapai orang-orang kaya. Jika engkau tidak melakukan seperti itu, hendaklah engkau buangkan semua yang aku ajarkan kepadamu di dalam tanah. Dia hanya berbuat baik kepada orang-orang yang berada ataupun orang-orang yang ada duit. Orang yang fakir, orang yang miskin, khalas, dia tak pandang, tak lihat, tak tegur, tak cakap. La ilaha illallah. Perlu untuk kita jangan ada talam dua muka. Yang ini dengan setiap orang kita berakhlak dengan akhlak yang baik. Dengan setiap orang kita bahkan kita lebih digalakkan untuk mendampingi orang-orang fakir dan miskin. Disebutkan maladzatul aish illa suhbatul fuqara. Tak ada kehidupan yang paling indah adalah apabila kita mendampingi orang-orang yang fakir. Orang-orang fakir yang hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saf pertama yang akan masuk ke dalam syurga bersama Rasulullah merupakan golongan fuqara daripada orang-orang yang beriman ataupun daripada kaum muhajirin dan mereka-mereka yang dekat dengan mereka. Dan perkataan fakir boleh diertikan dengan fakir tak mempunyai apa-apa daripada perkara-perkara dunia. Boleh juga diertikan fakir sentiasa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia diberikan harta dan diberikan kemahiran, diberikan ilmu dan sebagainya, akan tetapi hatinya tak pernah terlepas daripada merasakan kebergantungan, keperluannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kalau kita tak boleh dapat dua-dua, at least satu kena ada. Maksudnya hati kita sentiasa kena mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan bahawa kita tak boleh melakukan apa-apa melainkan dengan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita stop kat sini. Kita akan sambung lagi pengajian minggu depan insya-Allah taala di bulan Ramadan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berkati kita pada hari-hari yang berbaki di bulan Syaban, pada waktu-waktu yang berbaki daripada bulan Syaban, dan sampaikan kita, panjangkan umur kita sehingga kita dapat masuk ke bulan Ramadan. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita daripada segala kotoran-kotoran hati, daripada segala penyakit-penyakit hati, daripada segala kebergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat masuk pada malam pertama bulan Ramadan dengan mendapat pandangan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita dah set kita punya timetable, kita dah ada jadual untuk bulan Ramadan, apa yang kita ingin lakukan, sehingga setiap saat daripada bulan Ramadan itu kita dapat gunakan untuk mendapatkan anugerah-anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita diberikan semangat
dan kesungguhan yang luar biasa pada tahun ini, supaya kita dapat sembahyang dengan lebih sempurna, supaya kita dapat berpuasa dengan lebih sempurna, supaya kita dapat membaca Al-Quran dengan lebih sempurna, kita dapat melakukan segala amalan di bulan Ramadan dengan lebih sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dapat meraih ketakwaan yang sempurna juga daripada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Ramadan tahun ini. Amin Allahumma amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhakar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khairi wa nukfa kulla syarr, rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqir bir ridha minkal uyun wa qdi 'anna rabbana kulla duyun قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله. puasa insyaAllah. Jazakallah khair. Okay. Alright. Okay, syukran. Jazakallah khair. Sama-sama. Barakallah. Okay. Alright, syukran. Jazakallah khair.